fardu di bulan Ramadan sama lagu 70 fardu di bulan lain. Satu sunat di bulan Ramadan sama lagu satu fardu. Oh, besar lah. Maka tu banyak rakaat, banyaklah kita dapat lagi. Nampak? Pahala Tuhan dah bagi. Itu bulan barakah dia bagi. Tuhan nak gandakan nikmat pahala. Nampak? Kita tak mau barakah. Nampak? Kita mau tinggal barakah. Tak cerdik ya. InsyaAllah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berada pada pagi yang mulia ini dalam menyambung pengajian kita pada kitab Hikmah Tauhid dan Tasawuf mengikut catatan kita sambung kita terus pada kalam yang baru kalam yang ke-22 InsyaAllah. Segala qadar Allah berjalan dalam setiap naik turunnya nafas hamba Allah. Ini tajuk kecil yang diberikan oleh As-Sahibul Samahah Profesor Dr. Wahiduddin Wali. Alhamdulillah. Tentang ini yang mulia Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari telah merumuskan dalam kalam hikmahnya yang ke-22 sebagai berikut. Ma min nafasin ma min nafasin tubdi illa walahu fika qadrun yumdihi. Tidak ada nafas yang anda keluarkan, keluar masuk nafas kita ya, melainkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala pada anda ada qadar yang dilangsungkan jalan olehnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu dengan qadar. Qadar yang punya dua, qadar yang ditakdirkan kepada makhluk lain daripada Allah. Kenalah takdir ini kerana kita adalah hamba Allah, kita adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah tentukan pergerakan, perjalanan, ketentuan, penghayatan kita. Sebab itu kita kena highlightkan perkara ini dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kena buat suatu confession, perakuan bahawa itu adalah datang daripada Allah. Hidupku, matiku, nusuk, ibadatku, pengorbananku, ibadatku, adalah semata-mata kepada Allah. Dan arti kepada Allah, dengan Allah, bersama Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu artinya lillahi rabbil alamin. Alamin yang berarti sama ada makhluk ataupun alam ini, makhluk manusia ataupun alam seluruhnya masuk dalam al-alamin dalam doa iftitah yang kita baca. Jadi katanya tidak ada nafas yang anda keluarkan melainkan bagi Allah SWT pada anda ada qadar yang langsung dijalankan olehnya. Nafas kita sehari semalam sebut dalam kitab Aqidatun Najin, dalam kitab Tauhid Aqidatun Najin, kitab besar atau kitab besar nombor 2 yakni dalam itu menyebut nafas kita sehari semalam 24,000 kali. Allah Ta'ala dah tentu dah sehari semalam 24,000 kali. Tapi kita tak pakai habis. Bila kita tak pakai habis, dia carry forward untuk besok. Banyak umur lah. Banyak guna nafas. Orang duk jogging tu kan, banyak guna nafas kan, buang nafas, buang umur. Nampak ya? Bila nafas kita dah cukup, sehari 24,000 kali Tuhan bagi. Bila sampai kadar masanya, nafas kita habis mati. Nampak tak? Jadi kalau nak panjang umur, jangan guna banyak nafas. Maka tu Allah pun bagi kita peluang untuk tahan nafas kita. Bila kita makan, kita tak bernafas kan? Kita minum tak bernafas kan? Tapi tak banyak lagi kita makan minum. Kalau nak tahan nafas banyak, baca Quran.
Baca Quran memang kena tahan nafas. Kita baca Quran, kita tahan nafas. Lagi banyak kita baca Quran, lagi banyaklah kita jimatkan nafas kita di carry forward besok. Nampak tak? Besok kita tahan lagi. Baca Quran lagi banyak, ya. Maka dia tahan nafas kita. Bila sampai begitu panjang umur lah. Jadi orang yang banyak rajin baca Quran, panjang umur. Nampak tak? Kecuali sampai kepada umur musamma. Umur musamma ini Allah tentukanlah. Al-Imam Syafi'i baca Quran satu hari khatam Quran dalam sembahyang. Dia khatam Quran satu Quran 30 juzuk sehari. Kalau Ramadan 2 kali dia khatam, siang sekali, malam sekali. Tapi dia mangkat umur 54, pasti batal panjang umur. Itu kita panggil umur musamma. Itu Allah kendaki umur kita, itu Allah punya, ya. Yang tadi ini ikhtiar kita, yang kata tadi ini kita tahan nafas di ikhtiar kita, ya. Tapi dia punya berkat lah, ya. Itu yang ada keberkatan umur. Orang yang panjang, orang yang baca Quran ni berkat. Maka itu bulan Ramadan ni antara 5 perkara yang ada dalam bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Nampak tak? Kalau umatku mengetahui apa yang ada Ramadan, ya, atamanna, maka mereka akan bercita-cita berhasrat agar jadi sepanjang tahun itu Ramadan. Pasti 5 perkara ada dalam. Antara 5 perkara itu barakah, bulan berkat. Kenapa berkat? Berkat ini dalam istilah bahasa Arab mengikut lisanul Arabi, dia kata ziyadatul khairah. Ziyadatul khairah ini arti berkat percampahan, ya, kebaikan itu dia bercambah. Itu artinya barakah. Jadi bulan Ramadan ini orang banyak baca Quran. Bila banyak baca Quran, kita bertambah umur kita. Jadi Allah tambah dalam umur kita dengan kerana kita banyak baca Quran, tahan nafas. Baca Quran itu tahan nafas, jimat nafas, kita bawa nafas itu kepada bulan Syawal, kita terus lagi baca Quran, maka umur kita mendapat berkat. Itu bulan berkat dia panggil. Waktu Ramadan dia panggil bulan berkat. Ya, itu lebih yang kita dapat, ya. Maka Tuhan ganti dengan segala kebaikan. Sambung. Jadi 4,000 kali sehari, ya, mengikut kajian ulama, bukan kajian sains, bukan mengali ilmu ilmiah, melalui para ulama yang mana mereka mendapat langsung ilham daripada Allah, ilmu daripada Allah, hikmah daripada Allah, maka dia manfaatkan hidupnya dengan sentiasa memanfaatkan nafasnya kepada kebaikan. Faham, ya? Pengertian kalam hikmah ini dapat kita uraikan sebagai berikut. Perkataan an-nafas. An-nafs artinya juz'un minal hawa'i yakhruju min batinil badani fi juz'in minaz zaman. Ya, sebahagian hawa atau udara yang keluar daripada dalam badan ke dalam bahagian daripada zaman masa. Jadi kalau kita berada di zaman kehidupan, zaman dunia, bukan zaman azali, ya. Zaman ni ada 3, ya. Pertama, zaman azali, itu Allah punya ketentuan awal, sudah ada pada awal. Kita nak hari pagi ini, berapa ramai yang ada dalam masjid kita ini, sudah ada di azali Allah. Di azali sudah termaktub takdir Allah, ya. Sekian-sekian ketika, saat, sekian-sekian tempat akan berkumpullah hamba-hambaku di situ. Dengan keadaan pakaian kita, perjalanan kita, budaya hidup kita, niat kita, qasad kita, semuanya sudah ada dalam takdir Allah di azali. Itu satu zaman. Kedua, zaman hayat, zaman hidup di dunia. Itu zaman hayat. Ketiga, zaman akhirat. Yang ini tidak ada kesudahan, ada awalan. Nampak? Itu artinya, ya, 3 zaman kita menghuni sekarang. Jadi katanya nafas ni hanya pada ketika kita berada di zaman hayat, zaman dunia, dan zaman akhirat. Zaman akhirat tidak ada kesudahan akhirnya, ya. Awal ada, permulaan tidak ada kesudahan. Kita dah sebut dalam bab tauhid, kita kenal ada 10 jirim, ya.
Siapa dah sebut 10 jirim yang ada awal tidak ada akhir. Kita ni sebahagian daripada jirim lah. Ruh kita. Ruh kita ni ruh insani, bukan ruh idhafi. Ruh idhafi ni ruh hayawani, ruh binatang. Ruh binatang ni memang dia akan binasa. Ya, ruh binatang, kita dah pakai ruh binatang sekarang ni. Boleh bergerak, boleh hidup, boleh makan, minum, membiak, beranak, pinak, betul tak? Itu ruh idhafi, ruh hayawani yang tu binasa. Keluar yang tu orang kapan kita habis, tak pakai. Maka Tuhan stok simpan. Ruh tu simpan, dia akan bakar ruh tu. Dengan kaedah, bukan kata kita setengah riwayat, setengah kitab mengatakan dia bakar, setengah kitab kata disembelih. Tapi yang kuat mengatakan disembelih. Disembelih dalam bentuk di mana roh-roh hayawani yang kita pakai sekarang ini, dia tidak tahan untuk akhirat, dia tidak layak untuk dibawa ke akhirat, dia tidak kuat, dia lemah. Maka dijadikan Allah semua roh, sama ada roh manusia, ada pun roh jin, ataupun roh para malaikat, ataupun roh akan 9 malaikat adalah roh idhafi ini, dia roh insani terus. Dia tidak ada binatang pun juga. Maka setiap dapat tidak dijadikan dalam bentuk kibas. Ya, Allah akan himpun roh-roh idhafi ini dalam bentuk kibas yang besar, akan disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Ada riwayat mengatakan disembelih oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Ini khilaf dari segi pegangan para ulama ayah, wallahu a'lam. Itu kita sambung. Roh yang satu ni tak binasalah, roh insani. Tuan-tuan tidur malam dia keluar. Dia keluar, dia berjalan rata. Dialah nak pergi ke Sidratul Muntaha. Dia dah akan pergi ke Arash untuk terima ilham. Kalau Nabi dia panggil wahyi. Sebab tu Nabi kata tidak ada wahyi lagi lepas aku, melainkan ru'yatul khairah. Ru'yatul khairah ni artinya mimpi, mimpi yang baik. Mimpi yang baik itu kita dapat daripada Arash. Makna kata roh kita boleh sampai ke Arash. Bila sampai ke Arash, dia akan dapatlah perintah apa nak buat melalui mimpi. Itu faham dia. Itu saja. Dia roh insani ni, dia keluar pun pantas, dia masuk pun pantas. Allah sebut keadaan roh insani ini untuk kita faham dalam kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bagaimana orang kanan yang diajar kitab kepadanya, orang kanan Nabi Allah Sulaiman, dia boleh bawa singgasana puteri Balqis, ya, sebelum mata berkedip. Dia faham tak? Kita pun tengok, bila kita pejam mata Lina, dia keluar. Kita buka dan dia bagi lepas. Itu Tuhan tunjuk tu, faham? Ya, supaya kita boleh percaya kata benda itu memang berlaku. Ya, roh idhafi, roh insani ini begitu pantas macam kita tidur. Bila kita tidur, dia lain. Kita buka mata, terkejut ke buka mata ke, dan dia masuk. Ya, pantas begitu cepat. Macam itulah Allah Ta'ala zahirkan kepada Nabi Allah Sulaiman sebagai bukti di mana orang kuatnya sendiri. Ya, mengatakan Nabi Sulaiman, insya-Allah akan saya bawa singgasana itu kemari sebelum mata tuanku berkedip. Itu dia nampak. Itu roh insani namanya. Ya, Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kita pun boleh capai makam tu. Tapi kena kuat berzikir, kena banyak berzikir, kena buat tiap-tiap malam boleh 14,000 kali. Saya tak boleh buat, tak mampu. Saya tak mampu. Sebab tu saya tak sampai makam tu. Tapi saya doa kena beritahu dengan tuan-tuan. Dua nama Allah kita kena amal malam kalau boleh. Turut dia kata bukan buat sampai panjang, kita mula buat dulu sepanjang selama 2 minggu aja. 14 malam, satu malam 14,000 kali. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya, mula pukul 1, pukul 4 nak habis. InsyaAllah. Pukul 1 mula, pukul 4 habis. Baca dulu betul lah. Itu satu. Kedua, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur. Sama juga 14,000 kali, buat selama 14 malam. Boleh tak? Kalau boleh amal yang tu tuan-tuan sendirilah. Saya tak payah cakap lah nak.
Betul tak? Benda-benda yang orang tak nampak, kita nampak. Benda yang orang tak boleh nampak, kita nampak. Allah bagi nampak. Sebab itu datang daripada Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah ada sumber cahaya langit dan bumi. Yang ni kita kena mengaji. Ilmu ni dia masuk dalam kumpulan zikir. Kalau mampu buat, insya-Allah teruskan. Ya. Kemudian kata musannif, artinya udara yang kita hembuskan setiap detik dari badan kita keluar jasmaniah kita. Maka udara atau angin yang selalu kita hembuskan itu disebut dengan an-nafas. Bukan nafs, bukan nafsu. Nafas, ya. Segala nafas dalam setiap detik masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian kita keluarkan lagi, dihirup lagi, keluar lagi dan seterusnya selama kita masih dalam keadaan hidup. Ya, setiap nafas yang lahir dari kita adalah merupakan zaman berlangsung qadar Allah. Itulah masa-masa hayat kita di mana kita berjalan di atas takdir Allah. Takdir Allah datang daripada sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ada mengaji pada sifat 20 ni, ya, supaya kita tahu, ya, alam langit bumi ini dicipta jadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tertakluk kepada 4 sifat ma'ani. Ini wajib kena mengaji ni, ilmu ni bukan sunat, ya, wajib kena mengaji ni. Tiap-tiap individu tak terlepas daripada taklifnya. Ya. Pertama, sifat ma'ani yang 4. Kita mengaji sifat ma'ani ada 7, tapi 4 tu menjadi sasaran penting dalam fokus akan kita, ya, iaitu sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat. Bila kita ada ilmu ini, barulah kita dapat capai tuntutan ihsan yang kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat. Ya, lihat itu, tapi seolah-olah. Lihat itu dalam keadaan seolah-olah melihat. Jelas kamu tidak mampu melihat Allah, tapi Allah melihat kamu. Nak capai makam ni, kita kena hayati 4 sifat ni. Sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat. Adakah kita sifat-4 sifat itu, adakah sifat itu beri makna? Bila ada 4 sifat daripada kita, adakah kita ada qudrah, kita ada kehendak, kita ada ilmu, kita ada hidup. 4 sifat ni ada memberi makna bahawa itu adalah daripada Allah. Dia adalah bersifat berdiri kepada Allah, sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat ilmu dan sifat hidup. Jadi bila kuasai ilmu ini, barulah kita dapat menghayati ihsan. Ihsan itu rukun agama yang ketiga. Tak ada dia, kita belum lengkap lagi rukun agama. Rukun agama kita belum lengkap kalau tak ada ihsan, ya. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Kita tak boleh nafikan dah. Betul tak? Ya. Jibril datang mengajar Nabi datang tanya Nabi 3 perkara ni. Habis Nabi kata kepada sahabat, itulah dia Jibril datang untuk mengajar agama kamu. Itu dia, kita kena faham. Islam kita ada, iman kita ada, ihsan ni nak kena cari, ya. Bila ada ihsan, baru kita terlengkapkan rukun agama kita. Ini bukan perkara kecil, perkara besar, wajib kita kena cari, wajib kita kena hayati, wajib kita kena menguasai dengan sebaik-baik mungkin ilmu ini. Faham, ya? Jadi maka kata musannif, segala nafas dalam setiap detik masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita keluarkan lagi, dihirup keluar lagi terus selama kita masih dalam keadaan hidup. Setiap nafas yang lahir daripada kita adalah merupakan zaman berlangsung qadar Allah Subhanahu Wa Taala pada kita selaku hamba-hambanya. Qadar Allah Subhanahu Wa Taala itu berjalan dan terlaksana dengan kudrat Allah yang Maha Kuasa, Pak, ya, kudratnya. Dan timbul daripada iradat Tuhan, datang iradat pula kehendak Allah. Jadi berjalan, ya, kehidupan duniawi makhluki ini di antara 2 sifat ini, ya. Sebab itu dikatakan Nabi, ya, di mana inna quluba bani adam min usbu'ain min asabi'ir rahman, ya.
Sungguhnya hati-hati anak Adam ini berada di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan yang Maha Rahman. Dua jari ini dua sifat, kudrat, iradah. Nampaknya jantung hati kita berada di antara dua sifat Allah ni. Sekejap begini, sekejap begitu, pagi-pagi begini, petang-petang begitu, kata Nabi bagai-bagai. Kalau tidak ada ilmu jadi macam itulah. Dia jantung hati kita berada di antara dua jari Allah. Maka itu kata Nabi dalam hadis dalam bab qadar juzuk yang ke-14 Bahrul Mazi. Buka kitab tu Bahrul Mazi juzuk yang ke-14. Buka dalam Abwabul Qadar. Tentu ada kitab tu, buka di rumah. Ya, juzuk 14, buka dalam bab qadar, akan jumpa hadis ni. Ya, Nabi kata ahli syurga, ahli neraka sudah ditetapkan. Maka ditetapkan dengan takdir, bukan kita yang menetapkan. Takdir daripada di antara takdir Allah kepada kita, bukanlah Allah sengaja ya menjadikan satu orang tu kafir, bukan begitu. Jangan salah faham pula. Kalau kita baca selebih, Nabi kata sesungguhnya Nabi angkat tangannya dalam hadis itu. Nabi angkat tangan, Nabi kata bahwasanya ahli surga dan ahli neraka sudah ditetapkan, ditentukan. Seolah-olah Nabi pegang macam kitab, tangan dia pun macam pegang satu kitab. Ini kitab ahli surga, ini kitab neraka. Kemudian Nabi buat tangan begitu, lepak kitab tu ke belakang. Dah habis dah. Makna kata orang di surga atau neraka sudah ditetapkan. Tapi kita kena faham, sebab tu dia kata ada kadar. Antara kadar Allah, dalam kadar Allah, takdir Allah, ada 5 naluri kat kita. Itu takdir Allah. Yang tu dia akan tanya. Kita dah abang banyak kali dah tu lah. Dia kena abang pula. Pakai mencerita dengar, dalam kitab tak ada. Nak sebut, kitab kita tak sebut. Dia kena tengok kitab lain ya. Ada 5 perkara tuan-tuan. Yang tu Tuhan nak tanya balik. Ya, kita tak boleh kata dah kau tentukan aku jadi ahli neraka, aku nampak macam mana? Bukan begitu. Ketetapan Allah dalam ilmu, bukan dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz dah, Lauh Mahfuz boleh ubah lagi. Tulis orang mula-mula ni ahli neraka, besok boleh padam tulis ahli surga. Itu Lauh Mahfuz. Nampak ya? Tapi takdir ilmi, ilmu dalam ilmu Allah yang tu tak boleh ubah. Itu tak boleh ubah. Allah sudah mengetahui siapa ahli neraka, siapa ahli surga. Allah mengetahui, bukan mentakdirkan. Kerana takdir Allah ni ada 5 perkara yang ada pada kita. Kita dah ulang balik. Tuan-tuan kena ingat ni. Kena ingat semua-semua ya. Tak ingat semua-semua habis, tak ada arti. Ya. Yang pertama, Allah bagi kita apa? Akal. Tapi kita kata ke orang kalau buat kejahatan mesti hang ibu hakai tak mana? Butang lutut dah. Kita balik kepada akal, nampak tak? Hang buat kerja tak betul. Nampak? Akal yang tahu ni pada awak tak guna akal. Orang putih kata common sense. Nampak tak? Betul tak? Ini kita nak faham dulu. Yang kedua, aku bagi kamu ikhtiar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ya. Tuhan kamu cipta jadi, Tuhan kamu pilih, tapi kamu ada ikhtiar. Walaupun Tuhan pilih, tapi kamu ada ikhtiar. Ya, Allah bersifat dengan mukhtar, salah satu bersifat nama, sifat nama Allah, bukan sifat zat, bukan sifat sifat nama Allah. Salah satu daripadanya adalah nama Allah Al-Mukhtar. Bila mukhtar ni maknanya Tuhan pilih. Dia bagi kita sifat mukhtar tu, kita boleh pilih, ikhtiar. Kita ada banyak choice. Kita dapat lihat tadi, oleh ikhtiar manusia, maka berbagai-bagai macam benda timbul ya. Satu benda pada kita, kalau orang binatang ni pakai makan rumput, lembu kambing tu, dia satu dia tak ada ikhtiar, pasal dia makan rumput, dia makan sampai bila-bila. Dia duduk dengan tuan yang kaya pun makan rumput, duduk dengan tuan yang miskin pun makan rumput. Duduk tempat tak ada rumput pun kena makan rumput juga. Terpaksa kena import masuk rumput bagi dia makan. Berarti sebab dia tidak ada ikhtiar. Kita ada ikhtiar, nampak ya? Tengok bazar Ramadan kita dah tahu dah ikhtiar kita banyak. Tak gitu lah. Jeri tengok nak makan. Itu dia. Saya pergi satu bazar malam tu tak tahu nak beli apa. Pasal banyak sangat tak tahu nak pilih. Masya Allah.
Tempat kita lah pasal Ramadan ni kan, hebat suruh punyalah banyak makan lah. Ayam saja ada kat 20 macam jenis ayam dia masak. Nampak tak? Itu dia lah. Di sini Allah nak uji kita punya kesabaran. Bukan uji sabaran nak guna syahwat ke tidak. Syahwat kita akan melonjak, nampak tak? Nafsu kita akan bergelora, betul tak? Ya, kehendak kita akan bangun. Nah, maka kita kena lawan dengan sifat apa? Sifat sabar. Satu bulan syahwat, bulan Ramadan dipanggil Syahrul Sabr, bulan sabar. Faham ya? Kena jagalah tu. Itu sebagai contoh, kita ada ikhtiar. Oleh kerana mau ada ikhtiar, tengoknya. Kita tengok masjid di Pulau Pinang, 400 masjid lebih, ya kan? Corak bentuk tak sama. Sebab ikhtiar manusia berbeza-beza. Pemikiran arkitek, ya, pemikiran engineernya tak sama. Nampak tak? Tidak ada. Ini yang bawa kata menjadi pelbagai. Kedua ikhtiar, ketiga kita ada was-was. Makhluk yang kontrol was-was dipanggil wis-was. Sebab dalam surah Anas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang mundar-mandir berjalan dalam dada-dada manusia. Bukan saja Tuhan buat nak tibuh seekor jin dalam tu. Dalam dada kita ni semua manusia ada jin tu tau, tak lari ya. Tapi dia special punya jin. Nampak tak? Dia tidak membisik. Dia bukan macam syaitan membisik. Dia tidak membisik. Nampak tak? Tidak ada. Tapi dia cari tang mana kelemahan kita. Nampak? Dia cari kelemahan kita. Dia tak cari kekuatan kita. Kekuatan kita punya, kelemahan dia punya. Nampak tak? Dia akan cari kelemahan-kelemahan kita. Dia akan cuba menganjurkan perkara-perkara yang pertama, perkara-perkara yang batil. Kedua, perkara-perkara yang lara, sia-sia. Ketiga, perkara-perkara yang mungkar. Nampak? Keempat, perkara-perkara yang afdal, yang wajib. Kelima, perkara-perkara yang sunat. Nampak tak? Itu antara yang kita jadi was-was. Kita ada nombor 3, was-was. Kalau tuan-tuan tak ada was-was, pergerakan tak ada. Kita nak keluar, kita dengar bunyi burung. Betul tak? Was-was datang. Boleh hujan ke tak ni? Antara tidak ada. Sama berat. Hujan ke tidak, tak nampak hujan. Tapi burung tengok langit ada pokok hujan. Gelap. Ya? Maka bila ada was-was, kita guna akal. Akal main peranan. Sediakan payung sebelum hujan. Nampak? Faham ya? Ini artinya hubung kait dia punya link. Faham ya? Jadi apa yang ketiga dia panggil was-was. Yang kelima, yang keempat dia panggil apa? Idrak, kemahuan. Kita punya kemahuan terlalu tinggi. Boleh ubah, boleh ganggu laut, boleh korek laut. Nampak tak? Boleh berjalan dalam laut tu dia. Kalah ikan lagi. Walaupun ikan makhluk Allah yang kedua paling banyak di dalam bumi ini, ya. Makhluk Allah yang pertama yang paling banyak burung. Makhluk Allah yang kedua paling banyak ikan, semut pun kalah lagi. Nampak? Tidak ada. Walaupun begitu banyak ikan, dia tak boleh buat macam kita. Manusia boleh masuk dalam air, boleh keluar. Nampak? Boleh hidup dalam air. Boleh berjalan, boleh terokah sampai ke peringkat 3 lautan kita boleh sampai. Nampak? Ya? Lautan kita ada 3 bahagian. 1/3 yang bahagian pertama yang kita pakai sekarang, yang boleh belayar, boleh selam, jalan apa semua. Bahagian kedua agak sedikit kurang oksigen, dia agak sedikit gelap. Ya, bahagian ketiga gelap terus, tak ada udara, gelap. Nampak? Yang boleh hidup dalam perut tu, dalam bahagian itu hanya ikan paus. Nampak? Ada seekor ikan paus, dia hidup tak mati sampai kiamat. Ikan paus yang menelan Nabi Allah Yunus alaihi salam, dia ada sampai kiamat. Nampak tak? Dah cukup tua lah. Dia duduk pada pangkat yang ketiga, yang gelap, tak ada udara tu. Nampak? Tuhan bagi kita kemampuan. Boleh sama ikan paus, kita buat kapal selam. Nampak tak? Dia. Nampak tak? Lagi hebat pada ikan paus lah. Ini manusia, ya. Sebab kita ada was-was. Nombor 3, kita ada idrak kemauan manusia sampai ke situ, Dan akhir sekali, yang akhir sekali tadi ini, selain daripada kita ada 4 yang utama, ingat, pertama kita ada akal, ya. Kedua kita ada apa? Ya, ikhtiar. Yang ketiga was-was. Yang keempat idrak. Yang kelima kasab. Kita ada tenaga, kekuatan.
fizikal kita yang Tuhan bagi luar biasa. Nampak tak? Fizikal yang sempurna, asal takwim yang paling sempurna. Ya, tapi dengan susunan fizikal kita ini, kita boleh gerak ke angkasa, boleh ke dalam lautan, boleh ke atas gunung ganang, ya, boleh sampai ke dalam lubuk bumi, ya. Maka Allah dah tunjuk dah bagaimana kaum Samud zaman Nabi Allah Salih alaihi salam dapat membina, ya, rumah-rumah dalam bukit bukau, ya, bukit-bukit batu, bukan bukit-bukit tanah, bukit-bukit batu, ya. Teknologi apa dia pakai macam tu? Dia bukan ada pengkorek apa semua, tak ada, ya. Tak ada jentera tak ada, ya. Ya, kita hari ni pakai jentera, pakai, nampak tak, ya. Jin yang nampak, jentera tu jin yang nampak tak? Tera tu nampak dalam bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu kita tera ke apa? Nampak. Jin yang nampak, jin tak nampak ke lah. Betul tak? Itu bahasa betul ini. Bukan kita buat bakar-bakar tu kita. Betul, jintera. Ya, tidak. Macam kita merdeka. Yang betul ini. Nampak tak? Merdeka. Kita kata merdeka. Ya, macam tu lah. Jintera. Dulu kita jintera, kita bagi jentera tu. Kita duk kena jin yang kita nampak dengan mata kita. Ya lah. Betul lah. Dia boleh kawan dengan kita, tapi dia jadi khadam. Dia tak menjadi tuan. Nampak tak? Ya, semua jentera khadam kita. Betul? Dia dah. Kita tak nampak, ya. Itu betul, ya. Jentera tu adalah bahasa Sanskrit, bahasa Hindu tua yang dimelayukan. Dia faham, ya? Baik. Jin tu bahasa Arab lah. Ya, sambung. Habis dah 5 tu lah. Akal, ikhtiar, waswas, idrak, kasab. 5 ni tentu jangan lupa. Yang ni dalam takdir Allah juga. Allah juga jadikan akal, Allah juga jadikan ikhtiar, Allah juga jadikan waswas, Allah juga jadikan idrak, Allah juga jadikan kasab. Tuhan akan tanya aku lah, ni aku bagi 5 perkara ni sehingga orang lupa 5 perkara datang daripada Allah, sehingga sanggup orang menafikan kewujudan Allah. Golongan mana? Golongan etis, golongan tahriyun, yang tak terima agama, tak terima ada Tuhan, sekarang sudah merebak masuk ke Malaysia. Nampak tak? Dia attack masuk pusat-pusat pengajian tinggi. Banyak dah, ya. Sasaran dia orang Melayu, anak-anak Melayu. Nampak tak? Kita masukkan satu akidah kepadanya, bahawa tidak satu ism, bukan akidah, satu ism dalam dirinya mengatakan bahawa tidak ada Tuhan, tidak ada wujud. Kita sendiri yang mengurus, yang menjalankan kehidupan kita sendiri. Nampak? Ini adalah suatu da'iyah yang terbaru yang kita kena jaga sungguh. Jangan biar anak-anak kita terjebak, jatuh dalam angkara fitnah izm yang salah. Faham? Sambung. Kemudian kata musannif lagi, apabila Allah mengendaki dan masa azal, Pak, ya, segala sesuatu yang akan terjadi di masa-masa berikutnya dan gambaran yang sudah ditentukan olehnya, maka Allah SWT pasti melaksanakan apa yang dikehendaki oleh iradahnya dan apa yang telah dimaklumi oleh ilmunya yang maha luas. Ya. Kedua, perlu kita ketahui bahawa segala makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT terbagi kepada 2 pembahagian. Makhluk ni ada 2. Makhluk yang Tuhan bagi jadilah. Apa yang dijadikan Allah dipanggil makhluk. Ya. Apa yang Allah jadikan dipanggil makhluk. Semua benda yang Tuhan jadikan dia bukan makhluk. Ada benda yang Tuhan tak sebut bila Tuhan bagi jadi. Ada benda yang Tuhan tak sebut dalam Quran, tetapi Tuhan bagi jadi. Apa dia? Ruh. Tidak ada ayat dalam Quran yang mengatakan Allah jadikan ruh dah. Tapi dalam Quran mengatakan aku tiupkan ruh. Ruh ditiup. Nampak tak? Bukan roh dijadikan, roh ditiup. Ini suatu rahsia besar, ya, dalam ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat. Bukan dalam ilmu bahasa, ilmu hakikat. Satu perkara yang kita faham. Kemudian ada ruhi. Ruhku itu bukan kata Allah ada roh. Ruhi itu roh yang aku tiup, di mana roh yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya istimewa sendiri, yang tidak sebab itu kita rohi. Maknanya kata rohku itu artinya aku saja mengetahui apa itu roh. Sebab tu dalam ayat lain menjelaskan
Wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepada tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi, kata ruh itu urusan aku. Nampak? Kamu tak tahu dia itu macam mana, kerana aku tak sebut dia seperti makhluk, aku tidak samakan dia dengan selain makhluk. Nampak tak? Aku buat makhluk, aku tiup roh masuk. Nampak tak? Aku buat manusia itu makhluk, aku tiup ke roh itu masuk. Jadi apakah roh dengan manusia itu sama? Tak sama. Nampak tak? Ini ilmu hakikat. Dalam bicara ilmu hakikat, kita kena sedang juga mengenai ilmu ini, baru kita akan faham. Ya, dalam ilmu hakikat, roh itu dinamakan Muhammad. Nama roh itu Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Jangan salah faham lah. Ada ya. Ya. Ada beberapa perkara yang Allah namakan Muhammad, bukan berarti Nabi Muhammad. Jangan salah faham. Nabi Muhammad lain. Nampak? Dia Rasul. Nampak tak? Istimewa. Suatu Rasul istimewa yang Allah gandingkan namanya nama Allah. Ya, ada kelebihan adalah kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan Rasul-Rasul Nabi-Nabi lain. Tuhan tidak gandingkan Rasul lain dengan nama Allah. Nah, Allah jadikan Rasul Nabi kita Muhammad itu sebagai nama yang digandingkan dengan nama Allah. Banyak tempat, ada banyak sebab. Ya. Kenapa dia bukan Muhammad? Artinya yang banyak menerima pujian. Makna Muhammad tu yang banyak menerima pujian. Nah, Muhammad datang daripada nama Allah. Yang kena nama Allah Mahmud. Ya. Tuan-tuan nak tahu lebih panjang, ada satu kitab nama dia, ya, Al-Barakatul Makiyah, nama kitab. Kitab tu boleh beli di kedai. Dia selawat, dia tak ada tafsir, tak ada makna bahasa Melayu, semua ada bahasa Arab, disusun tulis orang ulama besar. Nampak ya? Barakah Al-Makiyah, dia tulis nama kitab tu. Dia ada selawat. Dia suruh amalkan selawat tu, kalau boleh dalam 2 minggu bagi selesai. Terbayang kitab dia. Nampak tak? Ya, dalam tu ada lebih kurang 900 nama Nabi. 900 nama Nabi, tuan-tuan. Nabi Muhammad, nama dia ada 900 dalam tu. Yang dapat dikesan. Nampak tak? Ada ulama yang buat syarah. Ada pula syarahan dibuat oleh ulama lain. Nampak? Syarah tiap-tiap nama tu, apa dia punya kelebihan. Itu Nabi Muhammad istimewa lebih. Tidak ada makhluk yang lain daripadanya lebih. Tapi yang kita sebut tadi ini, bila Allah kata roh yang ditiup kepada kita ni, manusia makhluk, jin dan manusia, namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Jangan salah faham ya. Nak namakan nama Muhammad, ya, begitu lebihnya, ya. Sama juga dengan apa? Nabi kita sendiri dinamakan Allah dengan Muhammad. Nabi kita pun Allah namakan Muhammad. Roh yang ditiup pada kita pun nama Muhammad. Nampak ya? Ya. Itu dia. Tu Adam dalam syurga. Nama dia apa? Tu Adam dalam syurga. Ya. Allah panggil Adam, tapi orang makhluk dalam syurga tak panggil dia Adam. Nama Nabi tu Adam dalam syurga Abu Muhammad. Tu dia. Abu Muhammad. Itu nama tu Adam dalam syurga. Ya, itu dia. Tapi Allah panggil tu Adam dengan nama dia lah. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuhan kata ya, panggil dia dengan Adam. Tapi nama dia dalam syurga, malaikat panggil dia dalam syurga dengan Abu Muhammad. Nampak? Sebab Allah tiup roh masuk dalam tu Adam tu, nama roh tu Muhammad. Nampak? Boleh faham ya? InsyaAllah. Jangan salah faham begitu. Jadi bahagian pertama, segala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala di mana sama sekali tidak ada usaha daripada seorang makhluk pun padanya. Nampak? Ya, tak masuk campur tangan. Allah Ta'ala jadikan Allah di mana tak sama sekali tidak usaha daripada seorang makhluk padanya. Tidak ada usaha campur tangan daripada mana-mana makhluk. Sebab makhluk tu datang kemudian. Allah yang wujud awal. Nampak tak? Sebab tu kita baca sifat 20, bila bicara pada sifat wujud, dia panggil apa? Wujud nafsiyah. Sifat nafsiyah. Kerana tidak ada zat, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang awal, yang tidak ada akhir, yang tidak berakhir, yang tidak ada awalan. Itu Nabi kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada awalan, tidak ada akhirat, tidak ada selain melainkan Dia. Maka yang wujud lain semua jati daripada Dia. Jadi wujud lain daripada Dia tadi tentulah
makhluk. Dia sendiri yang buat kita sebelum kita ada. Macam mana dia nak bersyarikah dengan yang lain? Kalau bersyarikah dengan lain, mesti ada Tuhan lain berganding dengan dia. Ini adalah mustahil pada akal, tak boleh diterima. Maka tiap-tiap yang keluar daripada Allah itu adalah makhluk, dan semuanya adalah datang kemudian daripada Allah. Sebab itu Tuhan kata, nahnu wa ma nahnu masbuqin, kami bukanlah masbuk, kami bukan mari di belakang, kami datang awal. Kami sudah ada awal, yang tidak ada awalan, yang tidak ada dengan sebab kerana ataupun ada ilah, ataupun ada hubungan, ataupun ada kait dengan apa-apa makhluk. Maka itu Allah buat langit dan bumi ini semata-mata dengan Allah. Tertegaklah nama Allah, sifat Allah yang agung, iaitu Qiyam Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, kena hidup dulu lah, baru qayyum. Nampak dah? Tak boleh qayyum dulu. Hayyu kena abang hidup dulu lah. Allah itulah yang sebenar-benar hidup, yang hidup wujud, hidup yang hakiki. Dan dengan Allah juga keluar segala makhluk, dan Allah jadikan dengan sendiri. Tak ada syarikah, tidak ada pembantu, tidak ada peralatan, tidak ada sebarang sokongan, tidak ada sebarang kebendaan, tidak ada sebarang sumber-sumber yang lain daripada Allah, kerana Allah jadikan dengan sendirinya, dengan zatnya yang bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Faham itu paling penting. Itu memberikan kita satu pegangan yang kuat. Jadi apa yang nak jadi pada kita semuanya ketentuan dalam 4 fasa. Allah jadikan makhluk ni dalam 4 fasa. 4 fasa. Fasa yang pertama dia panggil fasa yang ada sekarang, dulu tidak ada. Kita ni fasa yang pertama lah. Ada sekarang, dulu tak ada. Dulu mana kita ada? Makna kata yang mengadakan kita daripada tak ada dulu, Allah balik kepada. Kedua, fasa yang kedua, fasa yang pernah wujud tapi sekarang dah tak ada. Fasa yang kedua, pernah wujud, sekarang dah tak ada. Siapa? Untuk niat kita. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, orang-orang yang telah kembali awal. Itu dia. Waktu Isya dah lepas, sekarang masuk subuh. Nampak tak? Dah nak masuk sekarang waktu duha. Subuh dah lepas dah. Subuh ni adalah fasa yang kedua. Jadi dia wujud, dia sekarang tidak ada, sebelum dia ada. Kita pernah saksi dan kita sendiri bersyuhud dengan dia, dengan sembahyang subuh tadi. Faham? Ketiga, fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga ini bakal akan diadakan. InsyaAllah, kita kena pasal insyaAllah. InsyaAllah panjang umur aku nak sembahyang dhuhr saat ni. Dhuhr tu fasa yang ketiga. Di mana dia belum ada, bakal diadakan. Itu fasa yang ketiga. Fasa yang keempat, satu ketika di mana Allah sebagai zat Tuhan yang punya kekuasaan yang mutlak, Allah mampu melakukan segala-gala, mampu mengadakan atau mampu menidakkan. Allah boleh buat apa saja yang Allah boleh buat, tapi pada zahir kita tak nampak Tuhan buat. Nampak tak? Tak nampak lagi Tuhan buat, tak nampak. Orang 10 kepala mana ada? Nampak tak? Kalau gagah dah pun orang kepala gajah yang tu ada. Nampak tak? Kalau kaji dari segi sains, tak betul. Kaji dari segi sains, daripada ilmu biologi, memang tak sah, tak betul. Manusia tak boleh pakai kepala binatang. Kepala binatang ni 80% kekurangan dibanding dengan kepala manusia. Dia cuma ada 10% je. Nampak? Mana berduduk dalam badan manusia yang 100%? Tak boleh. Itu dari segi saintifik pun kita boleh anggap kata salah. Ibu berhala kepala gajah. Tak boleh, no? Orang mana boleh pakai kepala gajah? Sebab tu kalau ada kisah-kisah orang kepala anjing, kepala rimau, ini bohong, tak boleh jadi. Nampak tak? Bohong memang itu reka-rekaan, tak ada. Ada dulu sejuruh kan, orang kepala anjing duduk salah pagi-pagi. Kononnya dia duduk pergi ke isteri dia. Bila bangun subuh, isteri gerak sembahyang subuh, dia tak bangun. Dia dengar orang azan, dia duduk salah. Dia kata, nampak? Kononnya kata itu Allah jadikan kepala dia kepala anjing. Nampak? Pakat orang turun menunggu pergi tengok. Saya pun pergi juga. Saya nak pergi tengok.
Pi seberang. Oh, nah, betul ke? Kita tahu lah benda tu jelak, tapi saja nak tengok betul. Sebab mustahil orang boleh kepala jin. Rupanya tak ada. Sematu mereka nampak. Kebetulan dia tu bunyi lagu jin. Tu saja. Nampak orang tu dia bunyi macam tu. Dia ada satu penyakit. Nampak tak? Salah doktor, salah injek. Nampak tak? Macam saya pernah cerita sebagai seorang anak muda lah. Pak dia ada mengaji kat saya, lama dah tak ada. Pak dia pun tak ada lah. Dia pun pernah tak tahu lah. Accident. Pecah kepala teruk. Tapi tak nanti. Doktor pun operate belah otak apa semua. Tusuk balik. Hari mula dia menyanyi tak berhenti. Itu dia. Satu watt pakai takut habis. Nurse pakai lari habis. Nampak? Duk nyanyi tak berhenti. Nampak tak? Tu lah. Doktor pula belah lagi otak dia. Pembetul pula pasang pula. Pembetul orang-orang mana pula. Hari yang kedua dia duduk gelak tak berhenti pula dah. Gelak tak berhenti. Nampak? Banyak-banyak gelak boleh mati ni. Sebab kita telah create satu orat apa? Orat elektrik. Nampak tak? Badan kita akan tidak imbang lagi. Doktor pun belah lagi sekali. Nampak tak? Operate lagi sekali. Dia pula orang, kali ketiga dia azan tak berhenti pula dah. Nampak? Saya pergi tengok sendiri. Dia suruh jampi. Dia kata ini bukan main jampi ni. Ini doktor kena betul balik lah. Ini soal fizikal. Ini soal bukan metafizik. Ini soal fizik, bukan metafizik. Metafizik aku boleh jampi. Tapi ini soal fizik tak boleh jampi. Dia buat operate dah sekali, baru balik kepada asal. Nampak? Tu kepala kita tu saja tu. Baru berapa orang je. Macam mana nak ubah je? Maka tu orang ni dia ada penyakit apa-apa, pergi hospital, doktor tu dah salah injek. Dia salah lagu jin. Nampak tak? Tak ada kena-mengena pun dengan dia hina azan dah. Dia salah lagu jin, dia bawa pergi rawat balik, buka balik otak dia betul balik, baru jadi normal. Nampak tak? Itu cerita dia. Nak cari kebetulan, reality. Dia faham Baik, sambung. Jadi bahagian yang pertama, segala yang dijadikan oleh Allah di mana sama sekali tidak ada usaha daripada seorang makhluk pun padanya. Hal keadaan ini ialah segala yang terjadi dalam alam yang sifatnya mesti dan harus begitu tambah sekali oleh sesuatu yang lain. Misalnya seperti perputaran bulan, matahari, falak-falak lainnya, juga perputaran musim, pertumbuhan kayu-kayuan, tanaman-tanaman, dan manusia, juga seperti kebanyakan gerak-gerik yang terjadi pada manusia seperti tidur, bangun tidur, gerak-gerik lain, lapak, dahaga. Ini bukan kerja kita. Yang bagi kita lapak untuk Allah, nampak tak? Bukan kita boleh buat lapak. Nampak tak? Saat ni pukul 9 baru aku buat lapak. Boleh? Hang tak makan lagi? Tak. Aku pukul 9 baru dibuat lapak. Nampak tak? Boleh aku tak mau lapak, aku sibuk, aku boleh potong lapak. Boleh kita buat? Tak boleh. Nampak tak? Lapak, dahaga, mengantuk, tidur ni bukan kerja kita. Kita tak boleh lawan. Ini perbuatan Allah langsung. Kita tak boleh kawal. Nampak tak? Itu dia. Kalau kita kawal jadi mudarat. Nampak? Kawal jadi mudarat. Itu yang artinya. Jadi makanya kata tadi ini, apa yang Tuhan telah jadikan kepada kita, antara yang termasuk diri kita sendiri, mata kita boleh melihat, kita boleh melihat mata kita, ini juga di atas perbuatan kehendak Allah. Maka itu dipanggil perbuatan apa? Perbuatan ittirari. Dalam istilah tauhid dipanggil perbuatan ittirari. Nampak tak? Itu dia. Kita hanya boleh baling bola, dia bergolek. Nampak tak? Kita hanya boleh baling saja. Tapi dia bergolek itu bukan kerja kita. Nampak? Kita boleh ambil makan, hanya boleh bismillah, lepas ada mulut, tolong cacat rasa, lidah rasa. Bagi manfaat lidah boleh rasa. Sebab kita tahu kita sihat. Bila ada rasa tu kita sihat. Tak ada rasa tu tak sihat. Cuma nak tahu tu saja, bukan kata siapa. Bukan kata aku boleh makan. Bila kita telan masa dalam mulut, lepas pada rukuk sampai kepada balarah ghaib. Itu kita mengaji dalam tajwid, kena huruf-huruf izhar. Izhar kan? Ada 6 huruf izhar. Sampai kepada balarah ghaib. Ghaib, kha lain, lain apa? Dengan kha.
Nampak? Satu dia tarik, satu dia keluar. Nampak tak? Tu dia punya balaghah dia kan. Dia bersegi ilmu tajwid kita mengaji kan. Bila lepas pada lain habis, kita tak ada kerja apa. Dia masuk dalam perut, dia buang kerja kita. Nak mencernakan makanan kita. Nampak? Nak olah, nak kita dia nak olah makanan tu. Nak jadi daging kan, darah kan ya. Nak jadi racun kan, nak jadi apa kan. Ini bukan kerja kita. Jadi sikit je perbuatan kita. Perbuatan kita hanya jemput makanan lepas. Itu pun Allah beri ilham guna jari. Kalau Allah tak beri ilham, kita tak tahu nak pakai jari. Ilham ni 24 hours. Nampak? Naik turun tak berhenti. Ilham tu ya. Begitulah kuatnya Kementerian Sayyidina Jibril AS. Kementerian yang paling besar. Nampak tak ya? Mewakili semua kementerian yang lain sebab dia jaga ilham. Nampak? Dia bawa wahyu kepada Nabi Rasul, dia bawa ilham kepada manusia. Ilham bagaimana si lebah boleh buat sarang. Lebah nak buat sarang 6 bucu, ada 6 bucu kan salah. Ialah tebuan lebah mana pun, lebah Langkawi ke ya, lebah Afrika ke, lebah Australia kan, lebah tu semua buat sarang dengan 6 segi. Betul tak ada silap ya. Mana ada guru mana ajar siapa? Itu ilham. Siapa pegang portfolio ilham ini? Sayyidina Jibril AS. Itu dia. Nampak tak? Maka tu kita kena manfaatkan. Nabi ajar pada kita. Kamu akan dapat 2 ilham. Satu ilham yang baik, ilham yang jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan kata ya. Di mana kami ilham kepada yang fujur, yang durjana, kami juga ilham kepada yang ketakwaan. Nampak? Maka itu kita kena pilih, kata Nabi, kalau ada yang menjurus kamu kepada kebaikan, jangan tangguh buat. Tapi kalau ada yang menjurus kamu kepada kejahatan, tahan, jangan buat. Nah, itulah artinya kita pandai guna ilham itu. Kita nak pakai guna ilham dengan 2 jalan ya. Pertama, kita kena pilih yang terbaik. Terbaik itu perlu dengan ilmu lah. Tak ada ilmu macam mana kita nak pilih? Nampak tak? Pilihan itu pula ada 2 ya. Pertama, pilihan dipanggil apa? Pilihan yang pertama dipanggil apa? Itu kita panggil sebagai panggilan yang pertama. Pilihan yang pertama sekali itu ada panggilan pilihan yang terbaik yang kita kena laksanakan. Itu menurut ilmu. Dalam fiqh dia kata apa? Al-fiqh, dalam satu bab fiqh dia kata ya, al-fiqh al-furqaniyah. Fiqh yang boleh membezakan antara dua perkara. Begitu kan? Maka tu ada hukum-hukum dalam fiqh ni. Masjid ni ramai jemaah, masjid ni kurang jemaah. Yang mana patut kita pergi? Masjid yang ramai jemaah. Nampak? Masjid qaryah kita tak ramai jemaah, masjid qaryah lain jemaah. Kena pergi qaryah lain ke? Jangan salah pula. Kalau begitu habislah qaryah kita. Kita seorang dah keluar daripada qaryah kita. Kalau macam semua orang berfikiran lagu kita, ikut anak. Masjid kita tak ramai orang, jom kita pergi sembahyang masjid lain. Nampak? Hang lupa masjid hang kurang orang, qaryah hang tak ada orang sembahyang. Hang seorang nak lari lagi kurang. Patutnya kita jangan lari lah. Kita kena cari jalan bagaimana memenuhkan qaryah kita. Nampak? Supaya orang tak lari qaryah lain. Ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki. Hanbali kata tak? Hanbali kata kena cari masjid mana ramai. Ada sebab ada sebab dia lah, bukan salah ya. Ada sebab. Syafi'i kita tak boleh ya. Kalau masjid kita Sunniara ni kurang ya, masjid Bayan Baru ramai, jom lari pergi Bayan Baru, habis qaryah kita. Kalau semua orang pemikiran begitu, masjid kosong. Nampak tak ya? Semua pakat lari pergi qaryah lain. Sampai bila qaryah kita nak penuh? Kalau kita sendiri tak isi, maka kita kena tanam pemikiran kepada ahli qaryah kita. Mari kita jaga masjid kita, putih masjid kita dulu. Nampak? Ini kita ada konsep dia panggil apa? Al-fiqh al-furqaniyah. Satu al-fiqh as-sultaniyah. Yang ni pula yang mana lebih baik? Nampak ya? Aku pergi majlis baca kitab, pergi majlis ceramah. Pergi majlis ceramah ni tak baca kitab, pakai ceramah aja. Nampak? Ini majlis baca kitab. Yang mana lebih baik? Ini al-fiqh al-sultaniyah. Yang mana lebih baik? Kita cari majlis baca kitab lah. Yang baca kitab tu lebih formal. Yang ceramah ni dia bukan formal ya. Dia tidak formal. Ya, cari ni majlis tak formal lah ramai. Dia
Semua pergi tak kita pakai pergi dengar ya. Macam musyarah pakai dengar. Nampak? Itu dia ya. Tok guru seorang bawa kita, yang lain tak gaji, nampak tak? Ya, tok guru dah faham lebih, anak murid tak faham juga. Tak ada tempat rujukan. Ini kita panggil Al-Fiqh Al-Sultaniyah. Ajar dalam ngaji pula ilmu tu. Yang mana kita dapat? Nampak tak? Banyak sudut tuan-tuan, ilmu juga kecil banyak. Itu dia. Contoh lagi lah. Kita ambil faham. Jadi maka ada musannif, semua gerak geri kita, hidup dan mati kita, semuanya ini jadi berarti manusia terkejut itu, dan tidak ada padanya pahala siksa daripada Allah, kerana semuanya di perbuatan Allah. Allah bagi kita lapang, bukan ada pahala. Allah bagi kita lapang, kita pahala nak main. Itu dah, ya, lapang, ambil isi makan lah. Makan lah, nampak ya. Kalau mengantuk, pergi tidur lah. Tapi syarat suruh kita atur, fiqah atur, syariat atur, bila patut makan. Makan sampai, jangan sampai kenyang. Oh, tak boleh kenyang tak? Oh, jangan silap, ya. Makan boleh kenyang. Hadis Nabi kata, makan jangan sampai kenyang. Nampak tak? Boleh makan, boleh minum, jangan lebih. Dia kata jangan lebih, itu nak kena jaga. Bukan jangan kenyang. Walaupun ada hadis mengatakan boleh makan tapi jangan kenyang. Kami kata Nabi makan bila kami lapang, dan kami makan tak sampai kenyang. Ini hadis Nabi, betul. Ya, kenyang mengikut Imam Al-Tabari dan tafsir. Imam Tabari ni kata apa? Kenyang yang sangat kenyang menyebabkan kamu tak boleh bangun sembahyang. Kenyang menyebabkan kamu jadi malas. Kenyang ni tak boleh, nampak? Sebab sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi, dia baru datanglah berjumpa Nabi. Dia ni ketua satu puak kaum, satu ketua. Dia ni nak kena tarik dia dulu. Bila tarik dia, kaum dia ikut lah. Nampak? Nak jaga dia tu, dia mai jumpa Nabi semasa matakan al-bai'ah Nabi nak terima Islam. Nampak? Dia pun habang kata dia ni, dia pada suku-suku kaum. Nabi pun tahulah kaum ni. Dia bukan berislam, bukan beriman lagi kepada Allah. Nampak? Orang ni seorang yang boleh main peranan, boleh bujuk dia, boleh tarik dia. Nampak tak? Nabi jamu kira seekor kambing. Itu dia. Nabi kata makan sampai kenyang. Nabi suruh dia makan kenyang-kenyang. Itu dia, nampak tak? Oleh kerana dia tengok Nabi jamu tu seekor kambing kat dia. Dia kata Nabi ni hebat sungguh, meraihkan tetamu. Dia balik dia bang kat dia, tak boleh jumpa orang lagu ni tau kat dia. Dia jamu kat aku seekor kambing tu. Itu dia. Nampak? Betul Arab seekor kambing tak ada apa. Nampak? Nah. Itu maka tu dia jadi satu himmah yang tinggi bagi dia, hanya nampak pada akhlak sifat Nabi tadi ini. Maka itu kita masa kata syarat, nampak tak? Kita nak beriman kepada Allah, kita pegang kuat pada orang kafir makan 7 perut. Orang mukmin makan 3 perut. Nampak ya? Orang kafir makan 7 perut. Apa? Orang mukmin makan 3 perut. Nampak? 3 perut, 3 bahagian. Bahagian atas, bahagian angin. Tengah makan bawah ayam. Sebab tu kita makan jangan minum ayam lagi, ayam lah. Nampak? Itu dia. Angin di atas. Habuan dia tekan turun, kena ada angin. Tak ada angin, ayam tak boleh naik, ada tangki flat tu. Nampak? Faham kan? Perlu guna angin. Kemudian yang ke bawah tadi makanan. Makan, atas bahagian yang makan tu 1/3 daripada perut kita, yang tu jangan lebih. Jangan pergi langgar hak bak ayam, jangan pergi langgar bahagian angin. Itu aja kami nak belahak, tak boleh nampak. Yang ni syarat tak bagi mudarat penyakit, nampak tak? Mudarat penyakit. Itu kita kena faham. Jadi maknanya Rasulullah ajak betul-betul kenyang, boleh kenyang, tapi jangan sampai kenyang tu menyebabkan sembahyang tarawih tak boleh buat. Nampak? Kalau nak buat pun gagah-gagah cari yang 8. Nampak? Tarawihah 4 rakaat, tarawihatan 8 rakaat, tarawihun baru lebih daripada 8. Itu tarawih 20. Nampak tak? Kenapa tarawih kena 20? Ya. Jadi pada asal kalimah tarawihah. Tarawihah itu 4 rakaat, 1 tarawih. Tarawihatan 2 tarawih, 8. Nampak tak? Ya. Kalau buat 8 baru tarawihatan, bukan tarawih. Tapi kalau tarawihun baru banyak lebih daripada 8, itu jadi 20. Nampak tak? Faham kan? Itu dia. Lagi satu, kalau kita nak amalkan kepada Nabi, sebab Nabi kata sendiri, ya, 1 fardu di bulan Ramadan sama lagu 70 fardu di bulan lain. 1 sunat di bulan Ramadan
sama dengan satu fardu. Oh, besar lah. Maka tu banyak rakaat, banyaklah kita dapat lagi. Nampak tak? Pahala Tuhan nak bagi. Itu bulan barakah dia bagi. Tuhan nak gandakan nikmat pahala. Nampak? Kita tak mau barakah. Nampak? Kita mau tinggal barakah, tak cerdik tu. Tu dia lah. Boleh lah nak semayang 2, boleh 4, boleh. Bukan nak semayang 8, semayang lah. Orang yang tak kuat, yang tak mampu, yang lemah, dia terdaya banyak tu. Nampak macam mana? Silakan. Tak ada salah atau mana pun. Bukan kata bid'ah, tak salah atau mana pun. Tapi kita ada kemampuan, ada kekuatan, tuan ya. Kita boleh buat. Guna kekuatan Allah. Minta kepada Allah. Minta doa. Ya Allah bagi kekuatan. Ya Qawi, Ya Matin. Baca betul-betul. Nampak? Bisa rasa lemah. Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Qawi, Ya Matin. Kita tahu lagu tu Allah bagi kuat kat kita. Ada doa kan Nabi ucap. Allahumma ya qawi ataqawaitu bil quwwati wa quwwatika wa qudratika ya qawi. Nabi baca hadis tu. Tu hadis. Wahai Tuhan yang kuat, kuatkanlah aku dengan kekuatanmu, dengan kudratmu ya Allah, semuanya Engkau adalah Tuhan yang maha kuat. Nampak? Allah angkat balik dan jadi rajin. Nampak tak? Jadi tu faham lah tu. Rasa malas lagi, astagfirullahalazim. Nampak tak? Tu dia nampak. Rasa malas lagi, ni pelik sikit ni. Nampak tak? Boleh sebut nama sahabat Nabi. Nampak tak? Ya Abu Bakar, Ya Umar, Ya Osman, Ya Ali. Jenuh orang kata ustaz-ustaz mereka. Nampak? Tak ada hadis. Nampak? Memang tak ada hadis pun. Nampak? Tapi orang baca, kita baca hadis bukan ambil faham, ambil andibar. Nampak tak? Kemudian ambil asal, kemudian ambil tujuan. Itu arti nak faham hadis. Nampak ya? Bukan ambil hadis pada makna hadis, mana kata itu ada tidak ada. Kita faham hadis, kita kena tengok pada sudut ilham, daripada segi kekuatan hadis. Ini memang kita nak satu dulu sahih lah kalau boleh. Kedua, hadis tu daripada segi rahsianya, dari segi manfaatnya, last sekali dari segi bahasanya. Itu baru nak nilai hadis tu. Sebab Imam Ghazali masukkan hadis-hadis dhaif dan Ihya Ulumuddin, bukan senang dia ada masukkan, sebab dia tengok pada banyak aspek lagi ya. Hadis tu boleh pakai. Dia macam ni lah ya. Tuan-tuan nak angkat barang berat, tak mampu angkatnya. Tengok macam mana aku nak angkat barang berat ni. Baca Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abu Talib. InsyaAllah angkat, boleh kan? Cuba try ni. Tapi jangan angkat kereta lah. Nampak tak? Orang betul ya. Aku nak try dia. Ustaz kata nak angkat kereta ni. Merepek. Orang tak suruh angkat kereta pun. Nampak tak? Budaya hidup kita ada nak angkat kereta. Nampak? Kerja apa? Kerja angkat kereta. Ada? Tak ada. Nampak? Kita ada cek. Kita ada boleh angkat benda. Benda yang kita rasa kita tak boleh angkat berat. Tak ada orang nak tolong kita. Nampak? Banyak benda-benda berat kita nak angkat ni. Betul tu. Saya nak bawa buku-buku kita haji. Bawa dah pergi. Nak bawa masuk dalam rumah. Tak boleh angkat. Ya. Diri mengkitab kitab tu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, ya, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Angkat tu dia. Nampak? 20 kg ni orang berangkat senang-senang tu dalam rumah. Tak jadi masak, tak jadi mudarat. Nampak? Tak ada nak meletup pinggang apa tak ada. Kata dia nampak. Ini betul itu kan? Memang betul. Kekuatan 4 orang nama sahabat. Nampak? Sebab tu masjid-masjid kita buat nama sahabat Nabi. Kuatlah karya tu. Nampak? Kata dia. Kita tak tahu pakai, tak kenal sahabat Nabi ni, tak tahu rahsia dia apa kan. Tak ada. Boleh kan? Abang batik bagi ni kan. Tapi jangan biarkan benda tak tentu lah menjadi lah. No, kalau tak try aja jangan try tak jadi. Nampak tak? Ketika kita bertembung, saat ketika kita nak ambil benda-benda berat kita tak mampu, maka kita sebut 4 nama ni, insya-Allah selesai. Nampak tak? Itu sebabnya dalam sembahyang tarawih, tiap-tiap tarawih ada nama sahabat. Supaya kita boleh dari lama. Kuat. Nampak tak? Itu rahsianya. Jangan percaya tak ada hadis. Mana ada hadis? Kena sebut nama sahabat. Nampak tak? Sebabnya kekuatan. Nampak tak? Kekuatan nama sahabat ini kita akan peroleh maka bila selesai 20 rakaat. Nampak tak? Nampak tak? Ini kelebihan sahabat Nabi ini. Nampak ya? Sebab tu dalam selawat ada nama sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi. Nampak tak? Wassalam. Itu salawat yang sempurna. Nampak tak? Kena ada sahabat Nabi. Kena masuk dalam tu.
Tak ada sahabat Nabi, kita tak sampai ke masjid. Masjid ni tak ada lah kalau tak ada sahabat Nabi. Ya? Betul tak? Tak ada masjid ada orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi lah yang bawa mari ke kita. Ajaran Rasulullah, siapa lagi? Ya? Itu kita ambil faham begitulah. Itu bahagian yang pertama dia kata tadi. Ini maka tidak digerakkan yang bersama di Madinah. Ini kita panggil perbuatan. Bahagian pertama ni perbuatan ittirari. Cakap tu aku insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.